تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Alhamdulillah, kita sampai pada pembahasan seterusnya dalam bab yang menyatakan tentang kelebihan iman. Itu bab yang kelima daripada kitab Al-Jawharul Mawquf Munabbihatul Qulub yang disusun oleh Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani. Dan kita sampai pada muka surat yang ke 23 33 daripada kitab yang ditulis Jawi ni. Dan kalau kitab yang terjemahan ke bunyi ni, kita sampai pada muka surat 57. Jadi kali ini kita akan baca tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan iman, seperti mana yang telah saya bacakan pada kuliah yang lepas tentang perkara iman ini, bahawa terdapat perbezaan pendapat di kalangan para imam. Antaranya ada yang mengatakan bahawa iman itu bertambah dan berkurang, ya. Dan kalau ada juga di kalangan para ulama yang mengatakan iman itu tetap dan tidak bertambah dan tiada berkurang. Jadi bagi yang mengatakan bahawa iman itu bertambah dan berkurang itu adalah seperti mana yang dipegang oleh jumhur Al-Asy'ariyah, ini para pengikut Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Manakala mereka yang mengikut pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah,
bahawasanya iman itu tiada bertambah dan tiada berkurang. Dan seterusnya, iman itu terbahagi kepada 3 bahagian. Maka ketahui olehmu bahawasanya iman itu 3 bahagi. Bahawa yang pertamanya bertambah dan kurang. Ini iman tu ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang, ya. Iaitu iman siapa? Iman yang bertambah dan tidak berkurang ni, iaitu iman segala umat manusia ni, daripada kalangan manusia maupun jin, ya. Iman itu boleh bertambah menerusi amal-amal ketaatan, ya, dan boleh menjadi berkurangan dengan sebab perlakuan dosa dan kemaksiatan. Seterusnya, yang kedua ialah iman itu tiada bertambah dan tiada berkurang. Jadi iman siapa yang tiada bertambah dan tiada berkurang? Iaitu iman para malaikat, ya, seperti mana yang masyhur ni. Iman para malaikat ni tetap, tidak bertambah dan tidak berkurang. Kemudian yang ketiganya adalah iman yang bertambah dan tiada berkurang, ya. Mana setiap masa iman mereka itu sentiasa bertambah. Iman siapa yang bertambah dan tidak berkurang ni? Iaitu iman para anbiya alaihi wassalatu wassalam, itu para nabi, para rasul. Iman mereka ni sentiasa meningkat hari demi hari. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ditunjukkan kepadanya bagaimana dia menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepada Ibrahim AS bagaimana burung, 4 ekor burung yang ditangkapnya kemudian dicincang dan digaulkan, kemudian dibahagikan kepada 4 bahagian dan diletakkan di atas 4 penjuru gunung. Apabila diseru nama burung-burung tersebut, semuanya bercantum kembali. Dan apa tujuan Nabi Ibrahim AS memohon kepada Allah agar diperlihatkan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala itu supaya bertambah imannya, supaya bertambah tenang hatinya, ya, bertambah keyakinan. Dan ada tambahan menurut setengah ulama bahawa iman itu ada 4 bahagian, ya. Yang mana bahagian yang pertamanya iman yang bertambah dan berkurang, iaitu iman sekalian manusia dan jin. Dan yang keduanya iman yang tiada bertambah dan tiada berkurang, ya, iman mereka itu tetap, iaitu iman para malaikat. Dan seterusnya iman yang bertambah dan tiada berkurang, iaitu iman para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dan menurut setengah ulama ada pembahagian yang keempat, iaitu iman yang berkurang dan tiada bertambah. Jadi iman siapa yang berkurang dan tiada bertambah ini? Iaitu iman segala orang yang fasik, ya, orang-orang yang selalu melakukan dosa-dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Dan sabda Nabi SAW, al-iman nisfan, fa nisfun fi sabri wa nisfun fi syukri. Ya, sabda Nabi SAW, al-iman nisfan, iman itu mengandungi 2 bahagian, ya. Ada 2 nisf. Kalau kita sampai bulan Syakban kita sebut apa, 15 Syakban kita sebut nisfu Syakban. Nisfu tu artinya separuh, ya. Al-iman nisfan. Jadi bila nisfan ni sirah untuk tasniah, mana ada 2 nisf, ada 2 separuh, ya. Mana ada 2 bahagian maksudnya. Iman itu mengandungi 2 bahagian. Bahagian yang pertamanya fi sabr, berkenaan sabar. Mana dalam kesabaran itu juga ada mengandungi nilai-nilai keimanan. Wa nisfun fi syukri, dan separuh lagi bahagiannya berada dalam kesyukuran. Apa maksudnya? Bermula iman itu 2 bahagi, maka satu bahagi pada sabar, yakni bila mana kita nak bersabar, iaitu apabila kita diuji dengan bala musibah, ya, atau dengan kesusahan, ataupun kita perlu bersabar dalam melaksanakan amal-amal ketaatan, ya. Untuk istiqamah kita perlu sabar.
ya, untuk menempuh perjalanan yang ditempuh oleh orang-orang terdahulu yang telah diberikan nikmat. Itu jalan para nabi, jalan para rasul, jalan para siddiqin, jalan para syuhada. Ya. Nak menempuh jalan-jalan mereka ni, itu jalan yang istiqamah. Dia memerlukan kesabaran. Kalau tak sabar, macam mana kita mampu nak istiqamah? Ya. Jadi untuk kita tetap kekal istiqamah memerlukan kesabaran. Ya. Jadi dalam kesabaran kita mematuhi perintah-perintah Allah, di situ ada nilai keimanan. Ya. Begitu juga kita sabarkan diri kita daripada melakukan segala perkara-perkara yang ditegah oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti perkara-perkara yang dilarang, contohnya minum arak, membunuh, berzina, berjudi dan sebagainya. Maka sabar bukan saja bermaksud kita menahan kesusahan. Ya. Sabar juga diperlukan ketika mana kita nak mencapai istiqamah, ya, nak kekal dalam ketaatan. Maka itu juga memerlukan kesabaran. Begitu juga sabar diperlukan ketika mana nak menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ juga memerlukan kesabaran. Ya. Dan satu bahagian lagi pada syukur. Ya. Wa nisfun fi syukr. Separuh lagi bahagian keimanan itu terletak di mana? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terletak dalam mensyukuri atas nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu bahagi pada syukur, yakni akan segala nikmat dengan mengerjakan segala taat. Jadi bagaimana untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini? Ya. Untuk kita letakkan diri kita ni dalam kondisi ataupun keadaan sebagai seorang yang beriman, maka kita memerlukan dua sifat ini. Sifat sabar dan sifat syukur. Kalau kita tak ada sabar dan tidak ada syukur, maka di mana kita nak nilaikan keimanan kita? Ya. Maka sebab itu sifat sabar dan sifat syukur ni dia adalah merupakan antara perkara maqamat. Ya, kalau kita mempelajari ilmu tasawuf, ya, dia ada perkara-perkara yang berkaitan dengan ahwal dan ada juga perkara-perkara yang berkaitan dengan maqamat. Perkara-perkara yang berkaitan dengan ahwal ini adalah perkara-perkara yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita beramal dengan amalan yang sedikit, tetapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan kita sesuatu kurnia, ya, maka itu adalah ahwal, limpahan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya perkara-perkara maqamat adalah perkara yang perlu diusahakan oleh seseorang hamba ataupun seorang salik tu, seorang abid tu, seorang murid itu, maka dia perlu berusaha untuk menghasilkan, membentuk sifat-sifat yang diistilahkan sebagai maqamat. Antaranya taubat, ya, inabat, sabar, syukur, takwa, tawakal, taslim, redha dan sebagainya. Ya. Jadi sabar dan syukur ni adalah merupakan antara perkara-perkara yang termasuk dalam maqamat yang perlu diusahakan. Ini kita tidak boleh mengharapkan limpah kurnia Allah Ta'ala. Kalau Allah nak bagi saya sabar, saya boleh jadi sabar. Tak boleh macam tu. Ya. Sebab Allah Ta'ala dah perintahkan kita supaya bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Sebab itu adalah antara perkara yang perlu diusahakan oleh hamba. Ya. Sabar dan syukur ini adalah antara perkara-perkara yang merupakan bahagian daripada keimanan yang perlu kita usahakan. Ini apabila kita diuji dengan kesusahan ataupun dalam kita melaksanakan amal-amal ketaatan ini, perlulah kita sentiasa bersabar. Kata walaupun sakit ataupun walaupun kita penat, walaupun kita dalam keadaan kesusahan, maka kita sabar menghadapi dugaan tersebut. Dan apabila kita dikurniakan dengan suatu nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak mensyukuri? Mensyukuri ini adalah antara amalan-amalan yang melibatkan hati dan tubuh badan. Bukan sekadar dengan ucapan lisan, alhamdulillah, syukur. Itu pakai lisan je. Ya. Jadi syukur ni perlu dengan hati. Sebab apa? Syukur ni antara amalan-amalan hati. Mensyukuri dengan hati. Dan melibatkan juga dengan tubuh badan, yakni dengan qalb dan qalam. Ya.
Dengan qalb dan qalb, maknanya dengan hati kita dan seluruh jawarih anggota tubuh badan kita. Dengan hati kita, kita mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, ya. Kita dengan hati kita, kita berterima kasih kepada Allah Ta'ala, dan kita buktikannya dengan melaksanakan amal-amal ketaatan. Kita mempertingkatkan amal-amal ketaatan, memperbanyakkan amal ibadat, bersedekah sebagai contohnya, ya. Kerana kita mengambil teladan daripada sikap baginda Nabi SAW, di mana apabila ketika baginda melakukan amalan ibadat, dia membuktikan kesyukuran baginda Nabi atas kurniaan nikmat Allah Ta'ala terhadap baginda. Baginda Nabi SAW mempertingkatkan lagi amalan-amalan ibadah baginda, ya. Jadi kita perlu ambil contoh tersebut. Kerana bila kita dikurniakan, mungkin Allah Ta'ala beri kita kemurahan rezeki, anak-anak, ya, keberkatan dalam rezeki hidup kita, maka kita perlu mensyukuri nikmat Allah, bukan sekadar dengan ucapan lisan saja, tapi perlu kita buktikan dengan amal perbuatan kita, ya. Dengan kita meningkatkan amalan ibadah kita supaya kita menjadi lebih istiqamah. Maka barang siapa bersifat dengan keduanya, sempurnalah imannya. Ini apabila kita diberikan nikmat, kita mensyukuri nikmat Allah. Dan apabila kita diuji dengan kesusahan, maka kita bersabar atas godaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah tanda-tanda kesempurnaan iman pada diri seseorang. Dan sabda Nabi SAW, al-imanu qaidul fatki, la yuftaku mu'min. Iman itu ikatan membunuh. Ini mengikat seseorang itu daripada melakukan pembunuhan, ya. La yuftaku mu'min, artinya menegah daripada membunuh. Jadi dengan seseorang itu beriman, dia mempercayai atas segala yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala perkara yang baik dan buruk semuanya dalam ketentuan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala melarang sempurna imannya. Ini kalau iman dengan sempurna, maka dia tidak akan membunuh seseorang mukmin yang lain dengan sengaja, atau membunuh sesiapa saja dengan sengaja, ya. Melainkan dalam keadaan-keadaan yang tertentu yang telah disyariatkan supaya kita membunuh. Contohnya dalam berperang, bila tengah perang mesti nak kena bunuh musuh, ya. Ataupun untuk hukuman-hukuman yang termasuk dalam hukuman hudud, contohnya hukuman rejam bagi yang orang yang berzina, yang telah berkahwin. Dan sabda Nabi SAW, khalaqallahu al-imana wa haffahu wa madahahu bis-samahati wal haya'i, wa khalaqallahu al-kufra wa zammahu bil-bukhli wal jafa'i. Sabda Nabi SAW bahawa khalaqallahu al-imana, bahawa Allah Ta'ala telah menciptakan, telah mentakhluqkan iman itu, wahafahu, dan dihiasinya, wa madahahu, dan dia telah memujinya, bisamahati, dia memujinya dengan apa? Dengan kemurahan dan sifat malu yang ada pada iman tadi. Ini Allah Ta'ala menciptakan iman itu untuk Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia dan jin ni, ya. Dengan memiliki sifat keimanan tadi, maka seseorang itu akan menjadi sifat dia pemurah, ya, suka memberi, suka menolong, mengasihani orang lain. Dan Allah Ta'ala akan beri dia sifat malu. Ini malu dalam mengingkari perintah-perintah Allah, malu dalam meninggalkan perintah-perintah Allah, malu melakukan segala kemungkaran-kemungkaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dengan keimanan tadi itu, maka seseorang itu akan terbentuk dengan sifat kemurahan dan sifat perasaan malu dalam dirinya. Wa khalaqallahu al-kufra, dan kemudian Allah Ta'ala juga menciptakan kekufuran, yang mana apabila kekufuran itu tertimpa pada seseorang, wa zammahu bil bukhli wal jafa'i, maka akan terbentuklah sifat apa pada seseorang itu apabila dikurniakan kekufuran pada dirinya oleh Allah Ta'ala, maka dia akan menjadi bakhil, ya.
dan akan bersifat derhaka. Ini sentiasa melanggar perintah Allah Ta'ala, mengingkari segala larangan, mengingkari segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sabda Nabi SAW, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nara, amara Allah Ta'ala bi an yakhruja minan nari man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman." Ini sabda Nabi SAW, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata." Tatkala ketika mana apabila ahli-ahli syurga masuk ke dalam syurga, wa ahlun nari nara, dan ahli-ahli neraka masuk ke dalam neraka, amara Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun memerintahkan, bi an yakhruja minan nari, supaya dikeluarkan daripada neraka itu, man kana fi qalbihi, barang siapa yang di dalam hatinya misqalu zarratin minal iman, terdapat iman walaupun sebesar zarah sekalipun. Ini apabila masuk ahli syurga akan syurga dan ahli neraka akan neraka, maka menyuruh Allah Ta'ala dengan dikeluarkan daripada neraka akan orang yang ada pada hatinya seberat zarah daripada imannya. Ini betapa besarnya nilai iman, ya? Kalau kita tidak ada iman, maka kita akan termasuk dalam golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, ke dalam neraka-Nya. Tapi disebabkan iman, walaupun dengan sebesar zarah sekalipun, ya, betapa besarnya nilai iman tadi, walaupun dia sekecil sebesar zarah sekalipun, nilainya begitu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga mana? Sehingga Allah Ta'ala akan memerintahkan orang yang memiliki walau sebesar iman, sebesar zarah iman itu sekalipun, tetap akan dikeluarkan daripada neraka Jahannam untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu antara fadilat iman, ya. Kalau kita sebagai manusia, ya, sebagai orang awam ini, mana kita ni bukannya nabi dan bukannya malaikat ni, iman kita ni nak kata tetap pun tak tetap juga, ya. Nak kata iman ni kita ni sentiasa bertambah, tak berkurang langsung pun tidak juga. Kita ni biasalah, kadang-kadang iman kita tu macam malaikat, ya, tak berubah dah, tetap dah. Kadang-kadang iman kita ni meningkat, kadang-kadang iman kita ni boleh berkurang, ya, bila mana kita duduk dalam suasana iman. Contohnya macam kita duduk dalam suasana majlis ilmu, duduk dalam masjid, ya. Bila kita masuk ke dalam masjid ini, kita ada suasana iman. Bila kita duduk dalam majlis ilmu, maka kita ada suasana iman. Bila kita duduk dalam suasana bermuzakarah, ya, betul Allah Ta'ala firman, wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bila kita bermuzakarah maksudnya kita bermuzakarah perkara-perkara yang berkaitan agama. Kita tak muzakarah hal-hal dunia, hal-hal nak buat kerja dunia ni tak payah muzakarah, ya, itu bincang mesyuarat, ya. Tetapi yang dimasukkan dengan hal-hal muzakarah ni perkara-perkara yang berkaitan isi kandungan Al-Quran, hadis-hadis bagi Nabi SAW yang perlu kita peringatkan, ya, masa demi masa. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan nilai iman itu begitu besar sekali, sehingga mana walaupun seseorang itu hanya memiliki sebesar zarah iman sekalipun, tetap Allah Ta'ala akan keluarkan dia daripada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi syaitan mendatangi hamba Allah yang akan mati, ya, dengan tujuan apa? Nak merosakkan iman ini. Maknanya syaitan punya usaha pula, kalau boleh dia nak bagi supaya hati kita tu jangan ada walau sebesar zarah iman pun jangan ada. Ini usaha syaitan pula, ya. Dan diriwayatkan bahawasanya seorang hamba Allah tak kala hendak mati, datang kepadanya dua orang syaitan. Satu duduk sebelah kanannya atas sifat bapanya, berkata, "Ya, hai anakku, bahawasanya aku kasih sayang akan engkau. Maka mati olehmu atas agama Nasrani, iaitu sebaik-baik agama." Dan syaitan yang satu lagi duduk sebelah pihak kirinya atas rupa ibunya, berkata, "Ya, hai anakku,
adalah perutku tempat mengandung bagi engkau dan susuku minuman engkau, dan pehaku tempat jejak kaki engkau, tetapi mati olehmu atas agama Yahudi, iaitu sebaik-baik agama. Jadi ini adalah antara fitnah yang ditaburkan oleh syaitan tatkala seseorang hamba yang beriman itu hendak mati, ya. Sebagaimana diriwayatkan bahawa baginda Nabi SAW menyatakan bahawa apabila seseorang itu nak meninggal dunia, syaitan ni datang. Dua ekor syaitan ni datang, ya. Sebelah kanan seorang, sebelah kiri seorang. Yang sebelah kanan ni dia merupa seperti mana bapa kita, ya. Bentuk rupa muka macam bapa kita, cakap suara macam air bapa kita, ya. Dengan segala sifat-sifat bapa kita lah, ya. Dan yang sebelah kiri pula, dia akan bersifat berupa bentuk macam mak kita pula, ya. Dengan rupa bentuk mak kita, suara mak kita, ya. Sehingga kita ni kalau dalam keadaan nazak tu, kalau iman kita ni tak cukup kuat, apa ibu tuan-tuan sekalian, mungkin mudah kita terpedaya dengan tipu daya syaitan pada ketika itu, ya. Kerana usaha syaitan pada ketika itu, pada ketika kita dalam nazak sakratul maut, ialah nak mencabut habis semua iman daripada hati kita, supaya kita tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Maka dia akan memperdaya kita, ya, memujuk kita supaya kita menukar agama kita, iktikad kita, akidah kita, pegangan kita, keyakinan kita tu daripada agama Islam kepada agama-agama yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yang si bapanya, ya, syaitan yang bentuk seperti rupa bapa ni, dia akan mendayah kita supaya kita ni memeluk agama Nasrani. Kerana katanya, maka mati olehmu atas agama Nasrani, kerana ia itu adalah sebaik-baik agama. Yang syaitan yang berupa mak kita ni pula, dia pula kata supaya kita ni memeluk agama Yahudi, mati atas agama Yahudi, ya. Kerana katanya Yahudi itu adalah sebaik-baik agama, ya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan inna ad-dina 'indallahi al-Islam, bahawa agama agama itu sungguhnya di sisi Allah Ta'ala hanya agama Islam saja, ya. Dan banyak lagi fitnah syaitan pada ketika itu hendak menyesatkan hamba Allah supaya mati atas keadaan kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meninggalkan agama Islam. Jadi na'udzubillah wal a'yadzubillah ta'ala, seperti mana yang telah berlaku dalam banyak sejarah, ya. Antaranya seperti mana yang telah berlaku pada zaman Bani Israel, ya. Itu di sini nyatakan tentang kisah Barshisha dan Bala'am ibnu Bawra, ya. Barshisha ni hikayatnya ada dinyatakan di sini bahawasanya Barshisha ni adalah baginya 60,000 anak murid. Dia satu orang guru yang memiliki ramai anak murid, ya. 60,000 anak murid tu ramai tu. Dan adalah mereka itu berjalan atas hawa dengan berkatnya ni, dengan keberkatan Tok Syekh dia ni, ini Syekh Barshisha ni, dia mentarbiah murid-murid dia, melatih, bagi latihan, training semua, sampai boleh berjalan mereka ni semua atas udara. Kira tak payah pakai kenderaan dah, ya, terbang terus nak ke mana-mana dengan berkat guru ni. Namun kesudahannya mati ia atas kekufuran. Bagaimana? Ini dinyatakan kisah, ya. Na'udzubillah min zalik. Bahawa diriwayatkan bahawa Barshisha ni adalah keadaan itu sentiasa melaksanakan amalan ibadah, ya. Kalau umat zaman dahulu, umur ni bukan macam kita ni 50 tahun, 60 tahun, ya. Macam apa, ada juga yang sampai 90 tahun pun ada, ya. 100 tahun pun dekat-dekat pun ada, ya. Tapi nak sampai lebih 150 tahun tu dah jarang-jarang kita jumpa dah zaman ni, ya tak? Kalau mungkin 100 tahun lepas tu mungkin ada lagi, ya. Jadi Barshisha ni hidup dia beratus-ratus tahun, ya. Kerana orang zaman dahulu ni umur mereka panjang. Dan kehidupan itu banyak dihabiskan dengan melaksanakan amal ibadah, ketaatan kepada Allah Ta'ala, sehingga malaikat-malaikat pun menjadi kagum, takjub dengan ibadah yang dilakukan oleh Barshisha ni. Siang, malam, pagi, petang sentiasa dalam keadaan taat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka firman Allah Ta'ala pada malaikat tu, kerana apa kamu nak takjub sangat dengan amalan Barshisha ni, ya?
Ialah malaikat ni dia takjub dia sebab tu manusia ni walaupun dia boleh buat amal taat, mereka ni manusia ni diberikan dua sifat yang bertentangan yang terhimpun dalam diri kita ni. Ya, contohnya kita ni kadang-kadang ada sifat panas, ada sifat sejuk. Tapi dua-dua sifat tu boleh ada dalam diri kita. Begitu juga kita ni ada sifat taat dan ada juga sifat apa? Nak melakukan maksiat. Betul tak? Jadi kedua-dua sifat ni ada dalam diri kita. Allah himpunkan kedua-dua dalam diri kita. Kemudian contohnya macam jasmani kita ni. Jasmani bersifat akan binasa, akan fana. Sedangkan rohani ni akan kekal, hidup terus, ya. Jadi Allah himpunkan benda yang bersifat kekal dan benda yang bersifat sementara itu dalam diri kita. Jadi kita ni manusia ni adalah suatu perhimpunan antara dua sifat yang bertentangan, ya. Jadi dengan sebab takjubnya malaikat tadi, Allah Subhanahu Wa Taala pun tanya, apa yang kamu nak takjub sangat dengan amalan bersisya ni? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui bagaimana kesudahan setiap makhluk-makhluk yang diciptakan. Bahawasanya aku ketahui barang yang ia jadi kufur dan masuk neraka ia selama-lamanya. Jadi Allah Ta'ala lebih mengetahui akan hal keadaan kesudahan, baik sebelum diciptakan suatu makhluk itu dan bagaimana keadaan dia dan bagaimana kesudahannya, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui. Dan berkenaan bersisya ni Allah lebih mengetahui. Walaupun malaikat-malaikat berasa takjub, kagum dengan kehebatan amalan ibadat yang dilakukan oleh bersisya, namun Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmunya lebih mengetahui bagaimana kesudahan dan bagaimana keadaan yang akan ditimpa oleh bersisya itu. Maka mendengarkan demikian itu oleh iblis dan mengetahui bahawasanya binasa ia atas tangannya. Jadi iblis ni bila dia dah dengar khabaran tu bahawa Allah Ta'ala dah beritahu kepada malaikat bersisya ni akan jadi ahli neraka, masuk neraka selama-lamanya, maka syaitan kata, iblis kata, inilah peluang aku untuk membuat tipu daya, sebab aku dah tahu dia ni mesti masuk dalam genggaman aku. Dia dah dapat macam satu confirmation, dia dah nampak dah Allah Ta'ala nak bagi dia peluang untuk dia memperdayakan bersisya. Maka mendengarkan demikian itu oleh iblis dan mengetahui bahawasanya binasa ia atas tangannya, maka datang iblis itu kepada tempat ibadatnya atas rupa abid. Ini iblis ni dia berupa dengan rupa seorang abid, ini seorang ahli ibadah, ya. Sebab dia tahu si bersisya dia pun ahli abid, ahli ibadah. Maka syaitan ni dia datang dengan bentuk rupa para seorang ahli ibadah juga. Maka menyeru ia akan dia. Maka berkata baginya oleh bersisya, siapa engkau dan apa kehendak engkau? Maka berkata iblis, aku abid, ini seorang ahli ibadah, hendak menolong akan dikau atas ibadah akan Allah Ta'ala. Jadi iblis ni dia datang nak cuba memperdaya kepada bersisya ni. Konon-kononnya dia nak bagi mutu ibadah bersisya tu menjadi lebih baik, ya, sebab dia tahu bersisya ni suka buat ibadat. Dan dia datang menampilkan diri dia tu dengan rupa seorang ahli ibadat yang lebih tinggi dia punya mutu ibadat dia tu berbanding dengan bersisya, ya. Sehingga bersisya pun menjadi kagum pula dengan ibadat yang dilakukan oleh iblis yang abid ni, ya. Jadi iblis ni kata, aku datang ni dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya aku dapat ajar kau lagi macam mana nak memperbaiki mutu ibadah, supaya dapat ibadah kita tu dengan lebih khusyuk, dengan lebih baik mutu, ya. Jadi aku abid hendak menolong akan dikau atas ibadah akan Allah Ta'ala. Maka berbuat ibadah ia 3 hari, tiada tidur dan tiada makan dan tiada minum, ya, selama 3 hari itu, ya. Kalau orang keluar tabligh 3 hari bukan kita tak ada makan, tak ada tidur juga, makan juga, ya. Buat ibadat juga lah, tapi kena makan juga, kena tidur. Tapi si iblis ni dia datang tunjuk contoh yang lebih hebat lagi, ya. Selama 3 hari 3 malam tu tak makan, tak minum, tak tidur. Jadi bersisya tengok, ini aku pun tak boleh pergi, aku pun tak boleh nak nandingi kalau macam ni punya apa cara beramal ibadat macam ni, 3 hari tak tidur. Maka berkata bersisya, aku tidur dan makan dan minum, dan engkau tiada makan dan tiada minum. Macam mana kau buat ibadat macam ni?
Ya, Barsisha pula jadi kagum dia. Kalau tidak, malaikat kagum dengan Barsisha punya amalan ibadat. Ni Barsisha pula sudah kagum dengan amalan ibadat si iblis ni. Dan bahawasanya aku berbuat ibadah selama 220 tahun. Nampak? Berapa lama dia punya masa diberikan untuk melaksanakan amal ibadah. Tiada kuasa aku meninggal makan dan minum. Ini selama 220 tahun aku melaksanakan amalan ibadah. Tak ada pula aku sampai tak makan tak minum. Kalau tak makan tak minum, ya, kita pun tak mampu nak buat amal ibadat, tidak? Datang masjid, datang surau pun tak larat. Ya, macam-macam alasan kita pergi tak cukup makan. Ini makan minum semua ada. Ya. Jadi selama 220 tahun tiada kuasa aku meninggal makan dan minum. Mana dalam masa dia melaksanakan amal ibadat selama 220 tahun tu, tiadalah dia sampai tak makan tak minum pula. Ya. Maka apa hilah aku supaya jadi aku seperti engkau? Ini kata Barsisha ni, dia tanyalah tips-tips dia, apa yang menyebabkan kau boleh buat amal ibadat sampai macam ni? Macam mana kau boleh dapat kekuatan ibadat sampai 3 hari 3 malam ni, tak makan, tak minum, tak tidur ni? Apa hilahnya? Dia tanya, dia nak cari apa yang menyebabkan kekuatan itu dimiliki oleh si abid ni. Maka kata iblis, buat maksiat olehmu akan Allah Ta'ala, kemudian engkau taubat. Mula-mula kau buat maksiat, lepas tu kau buat taubat, maka Allah Ta'ala akan amat mengampuni hingga mendapat engkau akan manisnya taat. Ini iblis ini, dia cuba memperdayakan Barsisha ni supaya melakukan maksiat, supaya dengan kemaksiatan tersebut dia akan ada keinsafan, dorongan untuk bertaubat, minta ampun atas kesalahan yang dilakukannya. Kerana permohonan keampunan sesudah melakukan kemaksiatan itu akan menjadi lebih rasa bersalah, lebih akan menimbulkan rasa kehinaan diri, ya. Dan akan menyebabkan rasa kemanisan dalam melakukan amal ketaatan. Ini pujukan iblis ke atas Barsisha tadi, ya. Maka kata Barsisha, betapa aku buat maksiat akan dia. Macam mana aku nak buat maksiat kepada Allah Ta'ala ni, kemudian daripada berbuat ibadah akan dia bahagian-bahagian tahun. Yang ni aku dah beratus-ratus tahun, selama 220 tahun aku dah habiskan masa aku dengan amalan ibadat. Macam mana aku nak buat maksiat kepada Allah Ta'ala ni, dia pun tak tahu. Maka kata iblis, engkau buat maksiat, kemudian engkau minta ampun. Jadi kau buat je maksiat tu, lepas tu kau minta ampun. Sebab Allah Ta'ala tu kan maha pengampun. Ini dia cuba nak tunjuk si Barsisha. Ni kalau sempat minta ampun tak apa lah. Masalahnya tak sempat nak minta ampun nanti. Maka kata Barsisha, apa maksiat engkau isyarat kepada aku? Ini apabila dipujuk oleh iblis ni supaya melakukan maksiat, maka Barsisha tanya, apa maksiat yang aku nak buat? Maka kata iblis, berzina atau membunuh orang. Ini maksiat yang dianjurkan oleh iblis tadi. Maka kata Barsisha, tiada aku perbuat demikian itu. Aku tak berani nak berzina, aku tak berani nak membunuh orang, ya. Sebab apa? Ini melibatkan orang lain, ya. Maka kata iblis, engkau minum arak ni tak ada kacau siapa-siapa, kau minum seorang-seorang, ya. Engkau minum arak itu terlebih mudah, kata iblis. Maka Barsisha pun pergilah nak cari arak ni. Maka terlihat dia satu perempuan yang elok menjual arak. Maka membeli ia akan dia daripada perempuan itu. Dia belilah arak daripada perempuan tu. Perempuan tu jual arak. Maka meminum akan dia dan mabuk ia. Jadi minum arak yang dibelinya tadi dari perempuan tadi. Bila dia dah mabuk, maka berzina ia dengan perempuan itu yang menjual arak tadi. Jadi bila dia dah berzina dengan perempuan tu, maka perasaan takutnya tu datang, maka dibunuhnya pula akan dia. Sehingga maka datang lakinya hendak membunuh akan dia. Ini laki si perempuan tu yang menjual arak tadi tu datang nak bunuh dia pula. Apabila dia dapat disabitkan kesalahan membunuh perempuan tadi, maka merupa iblis itu dengan rupa manusia. Ini iblis ni datang lagi nak tipu daya lagi Barsisha ni, ya, seboleh-bolehnya. Sebab dia dah tahu dah janji Allah Ta'ala tadi, bagi tahu pada malaikat, ya, bahawa
kesudahan itu akan masuk neraka selama-lamanya. Bahawa ia esanya akan jadi kufur dan masuk neraka selama-lamanya. Jadi syaitan iblis ni dia cuba nak mengambil peluang tersebut, ya. Maka apabila dibelinya arak tersebut, maka diminum. Selepas diminum dia dah jadi mabuk, maka dia pun mula berzina dengan perempuan tersebut, dan seterusnya dia telah membunuh perempuan tersebut, sehingga akhirnya dia telah ditangkap atas kesalahannya itu dan hendak didakwa, ya. Maka membawa akan dia kepada sultan, maka dipukul akan dia 80 kali kerana minum arak. Ini hukuman dia kerana minum arak tadi tu, maka 80 kali kena pukul, ya. Dan atas kesalahannya berzina tadi, maka dipukul sebanyak 100 kali, ya. Dan atas kesalahannya membunuh tadi, membunuh perempuan tadi, maka disula akan dia atas kayu kerana membunuhnya tadi. Maka datang iblis kepadanya dan berkata, ya, ini dalam keadaan dia tu menghadapi hukuman tersebut, ya. Dipukul 80 kali kerana minum arak, 100 kali kerana zina, ya. Dan akhirnya disula kerana hukuman membunuh tadi. Maka tak kala nak disula itu, maka datanglah iblis kepadanya, ya, dan berkata, ya, betapa hal engkau? Ini hal engkau sekarang ni apa hal? Apa hal engkau sekarang ni? Ya, betapa hal engkau ni sekarang ni? Apa dah jadi? Maka kata Barsisha, inilah hal orang yang mengikut akan taulan yang jahat. Inilah hal keadaan apabila seseorang tu mengikut pujukan ataupun dorongan kawannya yang jahat, ya. Maka kata iblis, adalah aku membalak akan dikau di dalam 220 tahun hingga disula akan dikau. Maka jika engkau kehendak, aku lepaskan dikau, ya. Yang ini dengan kesalahan yang dilakukan oleh Barsisha tadi tu, maka dia akan dihukum dengan hukuman sula. Maka pada ketika itu iblis ni membuat tawaran lagi kepada Barsisha, kalau engkau nak, aku boleh lepaskan kau, kata iblis ni. Maka kata ia, aku berkehendak, aku naklah kalau kau nak tolong lepaskan aku, kata Barsisha, ya, pada iblis. Aku berkehendak dan aku berikan di kau apa yang kau kehendak. Ini kalau kau minta apa pun aku akan bagi. Jadi kau lepaskan aku, tolong aku, lepaskan aku daripada disula. Itu kata Barsisha. Maka kata iblis, kalau kamu nak aku lepaskan kau, sujud olehmu akan daku. Kamu sujud kepada aku. Maka kata ia, ini Barsisha pun kata, betapa aku sujud dan aku di atas kayu ni, macam mana aku nak sujud pada kau dalam keadaan aku ni sedang terikat di sini atas kayu ni? Maka iblis kata, sujud olehmu dengan isyarat. Ini buat isyarat dengan mata pun tak apa. Sampai macam tu sekali iblis cuba nak memperdaya Barsisha. Maka pada ketika itu Barsisha ni, dengan sebab percaya dia dengan pujukan iblis tadi yang menjanjikan, kata nak memberi kelepasan daripada hukuman tersebut, dia akan lepaskan dengan syarat Barsisha hendaklah sujud kepada iblis ni. Tapi tak boleh nak sujud dalam keadaan terikat tu. Iblis kata, kau bagi isyarat pun tak apa, buat dengan mata, buat sini, kelip mata pun tak apa. Sampai jadi macam tu. Maka sujud dia dengan isyarat dengan kepalanya. Ini dia anggukkan kepala, ditundukkan sebagai tanda dia sujud kepada iblis tadi. Maka jadi kufur dia. Wal'iyazubillahi ta'ala. Maka tak kala ia kufur si Barsisha tadi tu, berkatalah iblis bahawasanya aku lepas daripada engkau. Ini bila dia dah berjaya memujuk, menipu daya Barsisha tadi, sehingga Barsisha tadi tu dah tercabut keimanan dia, ya, sudah dalam keadaan kufur keadaannya. Maka waktu itu dia mula melepaskan diri. Aku tak ada apa-apa gitu. Bahawasanya aku pun takut pada Allah Ta'ala. Syaitan iblis ni kata, aku pun takut pada Allah, aku pun tak berani nak mengkufuri Allah Ta'ala, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idh qala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Ini pada waktu
berkata iblis bagi manusia, kufur olehmu. Ini apabila iblis itu berusaha nak membawa manusia itu kepada kekufuran, ya, ditipu kita dengan macam-macam tipu daya. Maka sehingga apabila manusia itu terpedaya dan menjadi kufur keadaannya, maka berkatalah iblis tadi, bahawasanya aku lepas daripada kau, aku tak ada masuk campur dalam hal kau ni nak mengkufuri Allah Ta'ala, sebab aku pun tak kufur kepada Allah, kata iblis, ya? Bahawasanya aku pun takut akan Allah Ta'ala, kata iblis, bahawasanya aku takut akan Allah Rabbul Alamin. Berkata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Mukhtasar Al-Azkar An-Nawawi, bahawa barang siapa berkata-kata pada ketika orang bang, yakni ketika orang azan, ya, dengan perkataan-perkataan dunia. Ini waktu azan dia kita pun bersembang. Dia bersembang, kalau bersembang baca Quran ke apa tak apalah, berzikir ke apa tak apa. Ini bersembang hal-hal dunia. Ya, hal dunia ni macam-macam hal dunia lah. Hal politik pun dunia juga, hal niaga pun dunia juga, hal bola pun dunia juga. Ya, macam-macam hal dunia ni kita janganlah bersembang. Khasnya ketika azan, diazankan ataupun di dalam masjid, ya. Kerana apa? Takuti atasnya kejahatan mati. Sebab apa kita dilarang supaya dari berkata-kata ketika azan ni? Kerana ditakuti saat kita nak mati nanti, mati kita dalam keadaan yang su'ul khatimah. Kita doa minta, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, kau sudahilah, ya, kehidupan kita ni, akhir hayat kita ni dengan kematian yang baik, husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Dan janganlah kau matikan kami ni dalam kematian yang buruk. Jadi antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita mendapat kematian yang buruk, antaranya kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, ialah apabila kita ni berkata-kata suatu azan sedang diazankan, ya. Jadi antara perkara-perkara yang akan menyebabkan kematian yang buruk ini, berkata daripada setengah ulama bahawasanya sebab yang membawa kepada kejahatan, sebab yang membawa kepada jahat kesudahan mati itu, ini yang perkara yang akan menyebabkan kita mendapat kematian yang buruk itu, ada 4 perkara. Ya, pertamanya memudahkan dengan sembahyang dan meringan-ringankan dia. Ini kita mempermudah-mudahkan sembahyang, ya, dan meringan-ringankan sembahyang. Tak sembahyang pun tak apa je, macam tu tak boleh lah, ya. Di sembahyang ni adalah perkara yang menjadi fardu, yang mana kita diwajibkan untuk mengerjakannya, walaupun dalam keadaan kita uzur sekali, walaupun dalam keadaan kita tak boleh nak berdiri, tak boleh berdiri, duduk, ya. Tak boleh duduk, baring, ya. Tak boleh nak buat gerak dengan anggota tubuh badan, buat dengan isyarat. Sampai macam tu sekali kita diperintahkan untuk sembahyang. Dan apabila kita mempermudah-mudahkan urusan sembahyang ni, maka itu akan menyebabkan kita mendapat kematian yang buruk, ya. Dan yang keduanya, minum arak. Ini orang yang minum arak dalam kehidupan dia dan tidak bertaubat, maka dikhawatiri saat akhir hayatnya juga akan menghadapi kematian yang buruk. Dan yang ketiganya, menderhaka akan kedua ibu bapa. Ya, macam kita dengar kisah apa ni, si Tanggang tu kan, si Tanggang, kisah apa, maling undang. Ini semua kisah orang yang menderhaka akan dua ibu bapa. Kemudian menyakiti akan orang Muslim, ya. Ini apabila kita mendatangkan kesusahan atau mencederakan seorang Islam yang lain, ini juga akan menjadi penyebab yang mana kita akan menghadapi kesusahan ataupun keburukan dalam menghadapi kematian kita. Maka kita hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ketetapan iman, keteguhan iman, hidup dalam iman dan mati dalam iman, tinggalkan dunia ini dalam keadaan beriman, kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan beriman, ya. Kerana iman ini begitu berharga. Seperti benda yang kita dengar dalam sabdaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, walaupun dengan seberat zarah sekalipun, misqala zarratin, walaupun sebesar zarah sekalipun, iman itu tetap akan memberikan jaminan keselamatan untuk seseorang itu dalam kehidupan akhirat dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, ya, kita akan sambung
seterusnya pada kuliah yang akan datang. Dan saya buka, ada siapa-siapa nak tanya soalan, mungkin 2 atau 3 soalan sebelum kita sudah majlis kita pada malam ini, insyaAllah. Ada apa-apa nak tanya? Ada yang nak tanya, boleh angkat tangan. Silakan. Bagaimana nak mengekalkan iman? Jadi bagaimana kita nak kekalkan iman kita? Ini soalan, ya. Sebab iman kita ni, iman manusia ni, dia boleh bertambah dan boleh berkurang, ya. Iman kita bukan macam iman para nabi, sentiasa meningkat dan tidak berkurang, kan. Kalau iman-iman malaikat ni pula sentiasa dalam keadaan tetap. Jadi iman kita ni dia memang turun naik kan. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang kurang. Jadi cabaran kita macam mana kita nak tetapkan iman, betul tak? Cuma supaya kita ni sentiasa tetap dalam iman. Jadi untuk kita mendapat ketetapan iman ini, pertama sekali kita kena banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, doa kepada Allah. Setiap kali lepas sembahyang, setiap kali kita ada peluang berdoa, banyakkan berdoa, ya, supaya Allah Taala tetapkan iman dalam hati kita. Sebab apa? Iman ni kalau Allah Taala nak bagi hidayat pada siapa yang dikehendaki, maka Allah Taala boleh bagi. Siapa yang Allah Taala nak bagi kesesatan pada dia, pun Allah Taala boleh sesatkan dia. Ya. Barang siapa yang Allah Ta'ala beri dia petunjuk, hidayat, tidak ada siapa yang boleh sesatkan dia. Dan barang siapa yang Allah Ta'ala dah sesatkan hati dia, tidak ada siapa yang boleh bagi petunjuk kepada dia. Ini apabila seorang tu Allah Ta'ala nak kurniakan keimanan dalam hati dia, ini yakin dan percaya dia atas keesaan wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia beriman, percaya tentang kehidupan akhirat, ya, beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ini kepercayaan ni, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat beriman perkara ini. Walaupun kita tak nampak benda-benda ni pun. Ya, kita ni biasanya nak percaya sesuatu tu, kita nak kena tengok dengan mata kita. Betul tak? Kalau kita tak nampak, sukar kita nak percaya. Tetapi barang iman ni, kita walaupun tak nampak pun kita dikehendaki percaya. Itu. Ya. Jadi nak mendapatkan sifat percaya atas perkara yang gaib yang kita tak pernah nampak ni bukan senang sebenarnya. Sebab tu dia adalah satu perkara yang sangat mencabar. Orang-orang kafir ni susah nak beriman. Ya, sebab mereka ni tidak ada boleh nak mempercayai perkara-perkara yang gaib tadi. Wujudan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dosa, pahala, malaikat, kehidupan dalam kubur, mahsyar, sirat dan sebagainya. Tapi kita beriman, percaya tentang perkara-perkara ni dengan rahmat Allah Taala. Allah Taala memasukkan iman ke dalam hati kita. Mana kita kena syukur atas nikmat tersebut. Ya. Tambahan pula kita ni dilahirkan daripada keluarga orang Islam. Bukan kita dilahir daripada orang kafir, orang Cina, orang India dah. Itu mencabar lagi. Ya. Banyak lagi kesusahan yang dihadapi oleh orang yang Cina ataupun India ni yang nak memeluk agama Islam. Dia terpaksa berhadapan dengan keluarga dia, dengan ahli sanak saudara dia, kelompok masyarakat dia, macam mana nak menjelaskan tentang agama baru diaduti ni, ya, dengan keimanan yang baru dipegang ni, ya. Tapi macam kita ni, kita lahir dah sebagai orang Islam yang kita kategorikan sebagai orang yang dah beriman dah, ya. Cuma cabaran kita ni nak sentiasa jaga iman kita supaya kita tetap dalam keadaan beriman, sehingga kita meninggalkan dunia ni dalam keadaan beriman, mati kita dalam keadaan beriman. Dan untuk mendapat tu hanya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala tetapkan iman kita, ya, kekalkan iman dalam hati kita. Dan di samping itu kita boleh juga berusaha, ya. Seperti mana iman itu kita dimaklumkan bahawa bertambah dan berkurang. Bagi kita manusia ni, iman kita ni boleh bertambah dan boleh berkurang. Bertambah dengan sebab apa? Bertambah dengan kita memperbanyakkan amal-amal ibadat, amal-amal ketaatan, maka iman kita akan bertambah.
dengan kita meningkatkan menuntut ilmu, ya, ilmu-ilmu agama, memahami tentang isi kandungan Al-Quran, hadis, iman kita akan bertambah. Wa iza tuliyat alaihim zadatuhum imana. Apabila dilawahkan ke atas mereka ayat-ayat Al-Quran, maka bertambah iman mereka. Maka sebagai manusia, untuk kita menambahkan iman kita dengan kita meningkatkan amal ibadat kita, membanyakkan bacaan-bacaan Al-Quran, menghadiri majlis-majlis ilmu, pengajian. Sebab dengan cara tersebut dia akan dapat menambah input, ya, atas kepercayaan iman yang ada dalam diri kita. Dia akan menguatkan lagi. Dan iman itu dia boleh berkurang, boleh menjadi lemah dengan sebab kita melakukan perkara-perkara maksiat, dengan sebab kita melakukan perkara-perkara dosa, kemungkaran. Maka kita perlu hindarkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara maksiat dan dosa. Kalau kita terbuat perkara-perkara yang salah, dosa, maksiat, maka hendaklah kita segera bertaubat, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita rahmat, keampunan, dan kekalkan kita dalam keadaan beriman, insya-Allah. Ya. Insya-Allah, ya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kefahaman atas apa yang telah kita pelajari, apa yang kita faham daripada bab keimanan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kita dalam iman, hidup kita dalam iman, matikan kita dalam keadaan beriman. InsyaAllah kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وثبتنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.